Assalamualaikum Ustaz. Contoh baju atau seluar yang dibasuh dalam mesin basuh manual, tetapi baju tersebut ada najis. Kemudian kita basuh dengan letakkan baju dahulu dalam mesin, kemudian membuka air sehingga selesai basuh, tetapi kita tak bilas di akhirnya, sebab pada awal tadi ada najis. Adakah najis pakaian kita tadi? Bab basuh baju dengan mesin manual ni ramai orang yang tak faham. Kita basuh baju yang menggunakan mesin yang manual, maksudnya kita bubuh air, kita bubuh baju dulu, lepas tu kita bubuh air. Dia nampak macam wurudul ma' 'ala najasah, kan? Baju kita ada yang bernajis, pakaian dalam dan sebagainya, ada yang kena najis dan sebagainya, letak dalam mesin basuh, kemudian bawa air masuk. Dia nampak macam wurudul ma' 'ala najasah. Tak, bukan, sebab air tersebut bertakung, dia tidak mengalir. Satu, maksudnya dia masih dalam hukum wurudun najasah 'alal ma'. Dia masih lagi dalam hukum air najis datang atas air, sebab dia bertakung, dia tak pergi mana, dia tidak mengalir. Yang disyaratkan wurudun ma' 'alal najasah tadi, iaitu air datang atas najis itu, syarat dia mesti mengalir. Satu, masalah yang pertama. Masalah yang kedua, pakaian-pakaian yang najis tersebut, sekiranya masih ada lagi najis ainnya, sekiranya masih lagi ada najis ain dia, ada warnanya, ada rasanya, dan ada baunya, ataupun ada diri dia, jirim najis tu masih ada. Bila mana masuk dalam mesin basuh, kita bubuh air yang memang confirm tak cukup 2 kolah, maka dia akan menajiskan air tersebut, dan akan menajiskan pakaian-pakaian yang lain. Dia akan menajiskan pakaian-pakaian. Macam mana nak settle benda ni? Ada beberapa benda yang kita boleh buat. Satu, settlekan dulu sebelum daripada basuh. Cara dia, pakaian yang bernajis, pakaian dalam dan sebagainya, basuh dulu selapih. Maksudnya kita rendam dalam tempat lain, ataupun kita basuh, hilangkan dia punya ain, kesan ain, warna, rasa dan bau. Jirimnya, warnanya, rasanya dan baunya, kesan, hilangkan. Kemudian baru masuk dalam mesin basuh. Itu satu cara. Cara yang satu lagi, tak, memang macam kita yang bujang, yang halal balai ni, bubuh dalam mesin basuh, bubuh air dan sebagainya, pusing, memang najis semua lah. Lepas tu buang air tersebut. Bila dah sesuatu itu tidak ada, kalau masih lagi ada ain najis ataupun warna, rasa dan bau pada pakaian tersebut, maka dia kekal dengan hukum najis aini. Najis aini wajib dihilangkan. Maksudnya kalau lagi tak hilang benda tu, kita bubuhlah air berapa kali, berapa round sekali pun, lepas basuh sekali, buang air tu, masuk air baru pula, najis tu ada lagi. Lepas basuh pula, buang pula air tersebut, masuk air baru, najis tu ada lagi. Diri najis masih ada, jirim najis masih ada, ataupun warnanya, baunya ataupun rasanya masih ada. Maksudnya selagi mana najis tersebut berada dalam kategori najis zahir, najis aini, selagi itulah tak memadai walaupun 100 basuhan. Kalau dengan basuhan tadi dia menghilangkan warna, rasa dan bau, diri najis hilang, warna najis hilang, rasa najis hilang, bau najis pun hilang, maka hukum tersebut suci ke tak suci. Dia berubah daripada najis zahir, najis aini, kepada najis hukmi. Diri najis dah tak ada, awsaf, sifat-sifat najis pun tak ada, yang ada cuma hukum najis, dipanggil najis hukmi. Najis hukmi, cara nak menghilangkannya dengan kita simbah air sekali ke atasnya, lalukan air ke atasnya sekali. Ini yang dimasukkan dengan wurudul ma' 'ala najasah tadi. Maksudnya kalaulah sebelum daripada kita keringkan dia, pakaian kita dah berada dalam hukum najis hukmi, faham elok lah, pakaian kita dah berada dalam kategori hukum najis hukmi. Selagi mana pakaian kita berada dalam kategori najis aini, jirim najis masih ada, sifat najis masih ada, selagi itulah najis itu masih belum diselesaikan. Kena buang dulu diri najis, ain najis, sifat, warna dan rasa dia, warna, rasa dan bau dia kena buang dulu. Ubah hukum pakaian yang hukumnya mutanajis tadi, daripada najis yang aini, ubah kepada najis hukmi. Itu dulu, bagi faham yang tu dulu. Kena bagi jadi dia najis hukmi dulu. Lepas daripada najis hukmi, maka bila mana kita nak pindahkan dia dalam
bekas yang kita nak spin tu, nak spin bagi perah air dia tu, maka lalukan air ke atasnya sekali. Dua cara, sama ada kita angkat satu-satu, angkat satu cerah ya, lepas tu baru pindah bubuh dalam tempat spinner tu, ataupun kita simbah air dalam tu tanpa angkat pakaian pun boleh juga, dengan syarat kita biarkan air mengalir. Kan dia bila mana kita buka air untuk kita lepaskan dia daripada tempat basuh tu, biarkan dia terbuka, maksudnya air akan keluar daripada corong itu, curah air bagi meratai kena setiap pakaian dan tempat basuhan kita tu, bekas dalam tu. Maka situ dah cukup. Dia syarat dia jangan sampai air tu bertakung. Bila air tu bertakung tidak mengalir, kalau mengalir tak ada masalah, air bertakung tidak mengalir, maka dia akan kekal dengan hukum najis hukmi sampai bila-bila. Cara yang paling selamat, angkat baju tersebut, curah air, baru bubuh dalam spinner. Habis sangat malas, buka bagi dia tu, curah air bagi dia meratai semua pakaian yang ada dalam tu dan sekelilingnya tu, dinding mesin basuh sekelilingnya tu. Kemudian baru pindah pi ke spinner. Barulah najis tersebut hukumnya disucikan dan diangkat. Barulah kita punya pakaian kita hukumnya suci. Kaedah dia mudah ya. Kaedah dia, maksudnya benda yang kita kena faham, sebelum teknik penyucian najis ini, dia berasal daripada najis aini, kena pindah dulu pergi jadi najis hukmi. Itu ya. Kita akan bincang benda ni dalam masalah najasah dalam bab yang seterusnya, 2-3 bab lepas ni. Tapi basicnya lagu tu, basicnya najis tersebut daripada aini, daripada dia ada jirim ataupun dia ada warna, dia ada rasa dan dia ada bau, ubah dulu bagi jadi najis hukmi. Najis yang tidak ada ain, pakaian tersebut dah tak ada, dia jirim najis tidak ada pada dia, sifat najis tidak ada pada dia, dia tidak ada warna, rasa dan bau dia dah, cuma dia masih lagi kekal dalam hukum najis sebab tidak dilalukan dengan air mutlak. Maka bila mana dah pindah daripada hukum najis aini kepada najis hukmi, maka ketika itu cuma perlu bilas ataupun jirus dengan air sahaja untuk mengangkat hukum daripada najis kepada suci. Simple ya. Simple je. Tapi kalau duk buat malas, masuk air dalam mesin basuh, pusing buang, masuk pula pusing buang, masuk pula pusing buang, lepas tu pindah pergi ke sebenarnya. Kalau dalam kelompok baju kita tu ada baju yang najis, ada pakaian najis, maka dia akan menajiskan satu mesin basuh. Dia kalau setengah daripada ibu-ibu kita yang cermat, dia akan asingkan pakaian yang najis basuh asing, pakaian yang tidak najis basuh asing, pakaian sembahyang basuh asing, pakaian dalam basuh asing. Tu kalau yang jenis yang cermat. Dan benda tu eloklah. Pakaian yang najis ni seeloknya sebelum daripada masuk dalam mesin basuh, kita dah pastikan dia tu hukmi. Kita dah pastikan, maksudnya kita rendam dulu dalam timba dan sebagainya, buang dulu segala najis-najis yang ada, warna, rasa, bau dan jirimnya, kemudian baru masuk dalam mesin basuh. Wallahu a'lam.